akan menyediakan latihan peningkatan keusahawanan kepada 500 bakal teknopreneur dan menarik lebih ramai angel investors. Kedua-duanya akan dikendalikan oleh Cradle Fund, sebuah anak syarikat Kementerian Kewangan. Manakala Malaysian Technology Development Corporation MTDC pula akan diberi dana permulaan perniagaan berjumlah 100 juta ringgit untuk memberi pembiayaan mudah dengan bayaran balik setelah syarikat menjana pendapatan. MTDC juga akan menganjurkan International Venture Capital Symposium pada tahun hadapan untuk memadan pemodal profil asing dan tempatan bagi merancangkan lagi industri berteknologi tinggi. Melangkah ke hadapan sebagai penyertaan yang lebih bermakna dan mampan oleh Golongan Bumiputera pula, Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera akan memberi peluang pada pemilikan Bumiputera dalam sektor hartanah komersial utama di bandar utama dalam negara. Bumiputera dapat melanggan dalam tabung pemilikan hartanah komersial kelas utama di Lembah Kelang melalui skim pemilikan berkelompok. Untuk ini, Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera akan melancarkan skim Amanah Hartanah Bumiputera pada tahun ini dengan saiz bernilai 1 bilion ringgit dan patuh syariah. Untuk merancangkan lagi aktiviti pasaran modal, saya ingin mengumumkan kerajaan akan melancarkan dana pencen swasta pada tahun 2011. Dana ini akan memberi manfaat pada pekerja sektor swasta dan mereka yang bekerja sendiri. Pelepasan cukai pendapatan sehingga RM6,000 sedia ada bagi caruman pekerja pada KWSP diperluaskan untuk meliputi caruman yang dibuat kepada dana pension swasta, termasuk caruman oleh mereka yang bekerja sendiri. Majikan juga akan diberi potongan cukai ke atas caruman yang dibuat bagi pihak pekerja. Ini akan memberikan pilihan pada rakyat bagi melabur untuk hari tua mereka. Industri elektrik dan elektronik merupakan penyumbang terbesar hasil ekspor negara, iaitu sebanyak 41% atau RM228 bilion pada tahun 2009. Namun begitu, industri E&E kita lebih tertumpu kepada aktiviti pemasangan. Kita sepatutnya menggunakan kelebihan pengalaman untuk mewujudkan syarikat E&E tempatan yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Oleh itu, sebanyak RM857 juta akan disediakan bagi syarikat tempatan yang melabur dalam aktiviti E&E bernilai tambah, terutamanya di Pulau Pinang dan Kulim High Tech Park di Kedah. Selain itu, industri minyak, gas dan tenaga merupakan antara penyumbang utama kepada pendapatan ekonomi negara. Pada tahun 2009, industri ini telah menyumbang 10.2% daripada KDNK dengan pendapatan ekspor bernilai RM56 bilion. Oleh kerana industri ini mempunyai potensi untuk dikembangkan lagi, terutamanya aktiviti giliran, kerajaan sebanyak RM146 juta untuk sektor ini. Penubuhan pusat perkhidmatan dan peralatan minyak utama rantau Asia di Johor melibatkan pelaburan swasta sebanyak RM6 bilion dalam tempoh 10 tahun. Bagi mengatasi kekangan bekalan gas pula, Petronas akan melaksanakan projek regasification dengan kos pelaburan RM3 bilion di Melaka yang dijangka mula beroperasi pada tahun 2012. Tuan Yang Ketua, kerajaan komited untuk memajukan teknologi hijau bagi menjamin kelestarian pembangunan negara. Sehubungan itu, kerajaan terus menyediakan beberapa insentif. Pertama, taraf perintis dan allowance cukai pelaburan bagi aktiviti penjanaan tenaga daripada sumber yang boleh diperbaharui dan penjimatan tenaga dilanjutkan sehingga 31 Disember 2015. Pengecualian duty
sumber yang boleh diperbaharui dan penjimatan tenaga dilanjutkan sehingga 31 Disember 2012. Ketiga, pengecualian cukai ke atas pendapatan daripada perdagangan sijil Certified Emission Reduction dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2012. Keempat, pengecualian duty import sepenuhnya dan duty excise 50% telah diberi pada pemegang franchise kereta hybrid sehingga 31 Disember 2010. Bagi terus menggalakkan pemilikan kereta hybrid, pengecualian duty import dan duty excise sehingga 31 Disember 2011 dan sebagai galakan tambahan duty excise diberi pengecualian sepenuhnya. Cadangan ini diperluaskan untuk meliputi semua jenis kereta hybrid, kereta elektrik dan motosikal elektrik. Malaysia juga komited mengurangkan pengeluaran carbon intensity bagi memelihara alam kita. Atas maksud ini, kerajaan akan melaksanakan antara lain program adunan biobahan api dengan diesel petroleum atau program B5 secara mandatory bermula di Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka pada bulan Jun 2011. Kerajaan juga akan melaksanakan mekanisme feed-in tariff di bawah Akta Tenaga Boleh Diperbaharui RE bagi membenarkan tenaga elektrik daripada sumber RE oleh pemaju bebas dan individu dijual pada syarikat utility bekalan elektrik. Tuan Yang Ketua, bagi menyuburkan sektor pertanian, kerajaan memperoleh 3.8 bilion ringgit bagi tahun 2011 supaya menjadi lebih produktif dan menjana pulangan lumayan. Antara tindakan yang akan diambil adalah pertama, membangunkan zon agriculture bersepadu dengan skala besar di Pitas, Sungai Telaga dan Sungai Padas di Sabah serta di Batang Air dan Tanjung Manis di Sarawak yang menepati piawaian menghasilkan produk berkualiti dengan peruntukan sebanyak 252 juta ringgit. Kedua, 25 juta ringgit disediakan untuk meningkatkan produktiviti pengeluaran padi di kawasan pertanian dengan menaik taraf sistem pengairan dan penggunaan benih padi bermutu tinggi. Ketiga, menggalakkan petani mencuburi bidang pertanian bernilai tinggi seperti industri sarang berwalid, aquaculture, rumpai laut, ikan hiasan harba 100 dengan menyediakan peruntukan sebanyak 135 juta ringgit bagi penyediaan prasarana asas. Keempat, memperuntuk 80 juta ringgit bagi menjalin kerjasama di antara petani, buah-buahan dan sayur-saran secara kecil-kecilan dengan syarikat peneraju. Kelima, menambah baik Kolej Pertanian di Kubang Pasu Kedah dengan membina makmal diagnostik yang melibatkan peruntukan 7 juta ringgit. Keenam, membina pusat penyelidikan antarabangsa tanaman masa hadapan di Semenyih, Selangor dengan peruntukan sebanyak 15.7 juta ringgit. Dan ketujuh, melanjutkan galakan potongan cukai pendapatan bagi pelabur dan pengecualian cukai pendapatan bagi syarikat yang menjalankan aktiviti pengeluaran bahan makanan selama 5 tahun lagi sehingga 2015.